kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. 我们来低头祷告，我们也进入我们今天的正道。 Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, karena itu bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, yang menerjemahkan, dan setiap kami ya Tuhan. Tolonglah agar kami pada akhirnya bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi kami mohon kepadamu ya Tuhan, tolong kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini diambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan kita akan membacanya dibacakan dalam bahasa Mandarin dan kita bisa mengikuti di dalam Alkitab kita masing-masing. 我们今天所要读的经文是在路加福音第18章第9到第14节。神的话怎么说？耶稣向那些仗着自己势力的、藐视别人的11个比喻说：有2个人上殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。 法利赛人站着自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不向别人勒索不义、奸淫，也不像这个税吏。我有一个礼拜禁食2次，凡我所得的都减上1/4。那税吏远远的站着，连举目望天也不敢。” 只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。我告诉你们，这人回去了，比那个人倒算为义了。因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”阿门。 Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang bersedia mendengarkan, menyimpan dalam hatinya, dan memberlakukan dalam hidup kesehariannya. Haleluya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan beribadah pagi hari ini. 我们要感谢上帝，因为我们今天早上还有给我们机会来到主的脚前来敬拜。 Kita telah melihat atau mendengar firman Tuhan yang dibacakan bagi kita dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. 刚才我们已经读了经文，是在路加福音18章第9到第14节。 Mungkin bukan kali pertama kita mendengar hal ini karena seringkali juga dikhotbahkan bagian ini. 不是头一次我们读到这段经文，因为我们时常听到，时常看到。 Yesus menyampaikan perumpamaan sebagaimana di dalam pengajarannya, sepertiga pengajaran Yesus itu dalam bentuk perumpamaan. 我们知道主耶稣在这里是教导我们是用比喻，我们在主耶稣教导当中1/3是教我们告诉我们用比喻方式。 Perumpamaan punya keunikan karena membuat kita ingat lebih lama karena ada contoh ataupun cerita yang diberikan. 我们知道我们能够记得，因为主耶稣给我们的一切说的比喻是用故事来说。
Saya akan mengajak kita mendalami perumpamaan ini dalam kaitan tema pagi hari ini. 我们要更深刻的来理解这里面的所有的内容。 Ada sebuah ungkapan di dalam bahasa Inggris yang mengatakan, what is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Apa masalah? Inti masalah adalah masalah hati, saudara. 这是在英文来说，就是我们有时候问题在一切问题上是问了我们的心。 Memang hati ini susah, saudara ya. 也许我们说到我们的心是一件很难的问题， Karena ketika hati kita tidak terarah kepada yang seharusnya, maka itu akan menjadi masalah besar. 是指我们的心不是追踪到一个目标的话，我们就是有问题的时候。 Tidak heran di dalam perjanjian lama diingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. 就是在旧约告诉我们，我们要保守、经守我们的心，在哪边我们能够发出我们的生活、我们的信心。 Melalui perumpamaan hari ini, kita akan melihat bagaimana sikap hati kita ketika kita datang kepada Allah. 今天我们能够看到，今天我们来到主的脚前，我们的心态如何？ Di dalam perumpamaan yang kita baca, kita menemukan ada dua orang yang Yesus gambarkan. 在我们所读的经文当中，主耶稣给我们的比喻是有两位人、两种人。 Apa persamaan kedua orang ini? 这两种人的同相同的方式是什么呢？ Keduanya pergi ke bait Allah untuk berdoa. 他们两个一样同行，都是到教会、到那个会堂里面去祷告。 Dan kita lihat yang pertama, orang Farisi. 我们看头一个人是法利赛人， Orang Farisi adalah orang yang memegang hukum Taurat dengan begitu kuatnya, begitu melakukan sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. 我们知道法利赛人他们很经守律法，他们所行的一切是合理律法的一切行动。 Jadi ini orang yang sangat melakukan kewajiban agama. 这种人，他真正的经守他所信仰的一种的信仰。 Dan yang kedua, kita menemukan tentang pemungut cukai. 我们第二的人，我们看到是税吏。 Siapakah pemungut cukai? 税吏是谁呢？ Pemungut cukai adalah orang Yahudi, tetapi bekerja pada pemerintah Romawi untuk memungut pajak dari orang-orang sesama Yahudi. 这个税吏是犹太人，但是他在罗马帝国里面，他是做收一切税的人。 Dan menariknya orang-orang Farisi, orang pemungut cukai ini seringkali memungut lebih banyak dari apa yang seharusnya. 其实这种税吏，他有时候收的一切钱比他应该收的更多。 Tidak heran kalau saudara membaca tentang pemungut cukai, ini adalah kaum yang tidak disukai oleh sesama orang Yahudi. 我们知道，就是因为他是时常收人家的税，别人不喜欢他， Karena bekerja untuk penjajah Romawi. 因为他们为罗马帝国而做。 Yesus menceritakan perumpamaan ini tentang dua orang ini. 主耶稣在这里的比喻是说起这两位人。 Tapi jangan lupa, perhatikan ayat 9. 我们注意到第9节， Apa tujuan perumpamaan ini diceritakan? 在这里的意义是在哪里呢？ Dikatakan ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. 在这里，主耶稣说的比喻是说，他自仗自己是义人，藐视别人的比喻。 Jadi saudara bisa menangkap bagaimana Yesus ingin menegaskan fakta ini dengan melalui perumpamaan. 在这里也是要强调，在这个比喻当中的意义。 Kedua orang ini digambarkan datang ke bait Allah untuk berdoa. 这两位人，他同样的来到会堂来祷告。 Bagaimana masalah hati? Saya kaitkan ini dengan perhatikan ayat yang ke-11.
说起我们的心，我们看到第11节来看， Karena kalau kita bayangkan, mungkin selama ini banyak dari kita yang berpikir orang ini mengucapkan doanya secara lantang. Tapi perhatikan ayat 11. Dia berdoa dalam hatinya. 在11节我们能看到他用他自己心里说的话。 Ini yang saya katakan tadi saudara, hati itu sangat penting. 在这里我讲到说我们的心很重要。 Yesus menceritakan ini dalam sebuah perumpamaan menunjukkan kepada kita bahwa apa yang ada di dalam hati itu sangat penting. 在这里主耶稣的比喻说告诉我们，如果我们在里面的心很重要。 Mari kita lihat yang pertama ini, sikap hati yang salah yang dimiliki oleh orang Farisi ini. 我们第一看到这个法利赛人的心的错误在哪里？ Ketika dia berdoa, ia mengatakan kalau dia tidak sama dengan pemungut cukai. 他可以说他不像跟税吏一样，跟别人一样。 Bahkan kalau saudara lihat apa yang dipaparkan di sini adalah semua hal berkaitan dengan kewajiban agama yang dia telah lakukan. 这里我们能够看到他所行的一切是他在他自己的信仰宗教里面的教导。 Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. 他说的我不勒索，我不行不义的奸淫，也不像这个税吏。 Jadi kalau saudara bayangkan, jangan bayangkan wah ini sangat negatif. Ini orang baik saudara, ini orang baik. 如果我们看到这个，不要看到我们在复视来说，在负面来说，这个是好人。 Iya kalau kita ketemu orang dia bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dia setia sama istrinya, itu orang baik atau bukan? 如果我们说到他不勒索人，他不做强盗，他不奸淫，他是一个好人吗？ Perhatikan lebih lanjut di ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. 在这里我们能够看到第12节，他说我每个礼拜就是禁食2次，反而他减上1/4。 Tapi masalahnya ada di mana saudara? 现在说起来，问题是在哪里呢？ Masalahnya ada di hati yang melakukan semua itu dengan tujuan kesombongan diri. 最重要是他自己心里所行的，他行的是为了他自己自私、自己的骄傲。 Dengan melakukan semua itu, dia tidak sedang menunjukkan kesungguhan hati, melainkan keangkuhan hati. 他真的所行的不是他真心的心，但是他用他自己骄傲的心。 Karena itu orang yang seperti ini tentunya akan sulit juga menghargai orang lain yang dianggap tidak seperti dirinya. 就是因为这种人，他就是很轻视别人，他认为别人跟他不同。 Inilah keagamaan yang kita lihat di dalam gereja dan juga di sekitar kita. 这是我们只看到我们自己的教会，还有我们教会的周围。 Saudara, di depan orang kita bisa terlihat pura-pura rendah hati. 我们能够看到别人好像他虚伪、假冒、谦虚， Tetapi memang di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. 但是在主的面前没有能够隐藏的。 Tuhan bahkan tahu apa yang ada di hati setiap kita. 反正我们的上帝知道我们每个人心中所藏的是什么。 Sehingga Yesus menggambarkan bahwa orang Farisi ini pulang dengan ya tetap sama, tidak dapat pembenaran dari Tuhan. 就是因为这样，这个法利赛人的回去也是一样，他没有得到上帝给他的义。 Mungkin kita bertanya, loh dia sudah taat, sudah lakukan semua jadi orang baik, ikuti semua aturan, kenapa dia pulang tetap dengan keadaannya sebagai orang berdosa? 是不是我们能够问一下，为什么他所行的一件好事，但是在主面前他没有得到称义？ Ini karena hatinya tidak terarah kepada Allah, tetapi kepada dirinya sendiri. 因为他的心不向着上帝，但是向着他自己。 Sementara di sisi yang lain, sikap hati yang benar ditunjukkan oleh orang yang adalah pemungut cukai. 另外一个人是这个税吏的人， Kita tahu bahwa dia bukan orang yang disukai tentunya.
我们知道这个税吏是很多人不喜欢他的， Dia digolongkan bersama dengan orang berdosa. 他是认为一个罪人， Mungkin semua list yang dilakukan Farisi tadi dia tidak lakukan. 有可能那些法利赛人所行的他不去行， Dia bahkan merampok saudara sebangsanya. 反而他抢他自己本族人的钱。 Tetapi apa yang membedakan? 但是在这里有什么分别？ Perhatikan di dalam ayat yang selanjutnya dituliskan di ayat 13. 我们注意到第13节， Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." 那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，自捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。” Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sikap hati yang benar. 我们知道这种的心态才是真实的。 Ini bukan berarti kita mengatakan tidak apa-apa melakukan hal-hal yang buruk. 这不是说我们可以说我们做一切不好的事无所谓， Tetapi ungkapan yang Yesus sedang ceritakan dari pemungut cukai ini adalah sebuah ungkapan pertobatan. 在这里主耶稣的比喻是告诉我们，我们所行他所行的是他有悔改的心， Sikap hatinya yang benar akan dia lakukan dalam hidup yang benar. Dia tidak mau melakukan lagi hal-hal yang salah. 他所行的一直是悔改的心，他所做错的，他现在要改，他不再做错。 Ia bahkan menyadari dirinya tidak layak untuk diampuni. 他反而说他不配被主赦免他的罪。 Dan karena itulah dia memohon belas kasihan. 在这里他求开恩怜悯他。 Dan dikatakan di bagian ini, 在这里我们看到， orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. 在这里主耶稣说的，这种人打算回去家里以后会称义。 Tentu di dalam hidup sehari-hari agak sulit ya, sampai tahu motivasi hati yang paling dalam. 我们知道，在每一位生活当中，我们也不能够知道每个人心中的动机。 Saudara tidak bisa urus hati orang lain kira-kira ini tulus atau tidak motivasinya. 我们不知道别人的心，他的动机是好或者不好。 Tapi yang saudara bisa urus adalah hati kita masing-masing. 最重要，我们所要处理的是我们自己的心。 Saudara, mari kita bukan hanya melihat hanya hal-hal yang di luar saja, tetapi biarlah kita melihat juga apa yang ada di dalam hati kita. 我们大家一起来看，不要看外表外面的一切问题，这最重要的看到我们自己的心。 Tentunya hidup sebagai pemungut cukai juga tidak benar, apalagi kalau memeras saudara sebangsanya. 我们知道作为税吏也是不对的，因为他抢别人的钱，或者他做一个强盗一样。 Tetapi hidup taat pun tanpa hati yang terarah kepada Allah juga tidak benar. 就是我们或者顺服，如果我们的心不向着上帝，也是不对的。 Kalau saudara melihat dua jenis orang ini, 我们知道这两种人， orang yang mencari pengakuan orang lain, itulah Farisi. 他找别人称他义的人，则是法利赛人。 Ini kerohanian yang dari luar ke dalam. 这个是他的灵命是从外面到里面， Outside in. 从外面进到里面， Sehingga dia akan terus mencari pengakuan orang dari luar untuk meneguhkan bahwa memang aku orang baik. 甚至他找别人看到他是一个好人， Kalau dia melayani supaya dilihat orang. 他所行动、他所侍奉的，他认为他是好人。 Kalau dia melayani maka kalimatnya bisa begini saudara. Kalau tidak ada saya, nggak jalan semua ini. 他可以称义说：“如果没有我，这一些侍奉不能行。 Kalau pelayanan, pinginnya dilihat orang. 这些侍奉是要被别人看到。 Karena pengakuan yang di luar itu yang dia anggap akan meneguhkan dirinya di dalam. 别人所看到的要称为他是义人。 Pelayanan semacam ini, hidup semacam ini adalah hidup yang munafik. 这种的是虚伪的生活。 Berbeda dengan pemungut cukai.
不同跟这个税吏， Seharusnya inilah sikap hati, kerohanian yang sejati. 这种的行动，这种的心，真正的它是真实的灵命， Dimulai dari dalam, 从里面开始， lalu mengalir keluar. 就流落到外面去， Sehingga kita tidak menjadi orang yang mencari-cari pengakuan, 甚至我们没有找别人称我们的义， tapi orang yang pertama-tama dan terlebih dulu menikmati penebusan Allah. 最重要，我们自己先享受到主的赦免、主的怜悯。 Kenapa saya bicara penebusan? Tadi bicara dengan penerjemah bahwa istilah yang muncul di ayat yang ke-14, ayat yang ke-13, ya Allah, ini doanya pemungut cukai, kasihanilah. Di situ dipakai kata have mercy. Itu berkaitan dengan pengampunan, penebusan. 刚才我们两位在谈论的时候，我们说到是一种特别的问题，是做怜悯。在这里说到的是开恩可怜我这个罪人。 Kesadaran diri membutuhkan anugerah Allah, itulah yang membenarkan orang ini. 我们醒悟到我们自己的错，我们要找主的真理。 Bukan apa yang dia sudah lakukan, karena dia tahu dia tidak melakukan yang benar. Tetapi apa yang Tuhan lakukan itu yang dia butuhkan. 是这他自己所做错的，他是最重要的是主要在他心中行义。 Akhir bulan ini gereja akan merayakan Hari Reformasi. 我们知道，我们在这个下个月，我们要进入这个 reformasi。 Salah satu semboyan reformasi adalah sola gratia, hanya karena anugerah. 就是我们所要行的，就是说为了主的恩典， Bukan karena apa yang saya lakukan bagi Allah, tetapi apa yang Allah lakukan bagi saya. Itulah keselamatan kita. 不是我已经做了什么，但是我们要知道主为我们已经做了什么，这才是救恩。 Seorang teolog berkata, religion make us proud of what we have done. Agama membuat kita bangga dengan hal-hal apa yang sudah saya lakukan. 有一个神学家说，我们知道我们的信仰所行的，就是为了我们自己的成立，我们有一种的感觉到自己的骄傲。 Tapi bedanya, Injil membuat kita bangga dengan apa yang Allah lakukan bagi kita. The gospel make us proud of what God has done for us. 我们知道我们的圣经是在我们心中，在主里面我们得到骄傲。 Orang yang sadar dia membutuhkan anugerah ketika dia tahu bahwa dia tidak punya apa-apa untuk membawanya ke surga. 一个人他谦虚的人，他知道他没有什么能够带到主的面前。 Keselamatan bukan karena perbuatan baik. 我们知道救恩不是我们所行的义， Bukan apa yang kita lakukan, walaupun listnya panjang dan semuanya rohani, bukan itu yang menyelamatkan. 不是我们所行的一切问题都是神圣的问题， Tetapi hanya karya kanugerah Allah di kayu salib. 因为主耶稣在十字架的救恩恩典， Penebusan inilah yang diminta oleh pemungut cukai. 就是这种的恩典，这个税率所要求的。 Sehingga jangan lihat hidupnya sebelum dia ketemu Tuhan. Harusnya yang kita tanya bagaimana hidupnya setelah dia ketemu Tuhan. 现在我们不要看到他以前的生活方式，但现在重要的，他已经见到主耶稣的生活方式。 Ada yang bilang begini, kalau mau nolong orang yang hampir tenggelam, bagaimana cara nolongnya saudara? 有的人说，如果我们救一个人，他要被沉下去的时候，我们如何救他？ Katanya tunggu aja agak lemes, jangan langsung ditolong katanya. 他说，有的人说，等他累的时候，没有办法的时候，我们才救他。 Kalau perlu tonjok biar pingsan dia. 有时候人家说我们打他打到他不省神思的时候， Karena kalau di awal biasanya dia masih meronta-ronta, berusaha menyelamatkan diri dengan kekuatannya. 有时候起初他用自己的力量来挣扎。 Tidak heran beberapa orang yang menolong orang yang mau tenggelam, dia malah ditonjok, malah dia yang tenggelam.
不是有可能是有的人他为了救人，他被哪个打，他反而他自己沉下去。 Jadi katanya tunggu agak lemes dikit biar enak bawanya. Sudah berserah dia ya. 就是有人说，等他比较弱的时候，人家没有办法、没有力气的时候，我们才带他上来。 Ketika saudara dan saya merasa, saya bisa lakukan ini. Saya baik, saya punya semuanya, saya melayani. Tetapi kita tidak punya hati yang berserah kepada Allah. Sebenarnya kita sedang sulit sekali ditolong. 我们知道，当我们说我们能够，但是我们的心不像在上帝，这个我们肯定不是上帝所要的。 Karena itu sebagai aplikasi hari ini saya ingin kita memikirkan dua hal. 在这里，我告诉你们有两种问题。 Bagaimana sikap hati saudara di hadapan Allah? 现在我要问是你们的心在上帝面前是如何？ Belajar dari dua contoh jenis orang ini. Mari kita mengoreksi diri kita. 从我们这两种人当中，我们自己来思考我们的心。 Apakah motivasi hati kita sudah benar atau belum? 现在最重要的，我们的心的动机是对的吗？ Bila tidak, ya belum terlambat bagi kita untuk mengubahnya karena Allah mengenal setiap kita, mengenal hati kita. 如果还没有，我们现在要开始改变，因为我们知道我们上帝认识我们的心。 Allah pun akan menguji motivasi kita. 是上帝要考验我们的一切动机。 Ketika kita berdoa, beribadah, datang kepada Tuhan. 当我们侍奉，当我们祷告的时候，我们来到主的面前。 Saudara, banyak orang datang sama Tuhan karena ada maunya. 有时候很多人来到主的面前，是他所需要的， Bukan sungguh-sungguh datang karena dia mau Tuhan. 他不是真正的要上帝。 Pernahkah saudara ada teman deketin saudara padahal sebenarnya dia cuma memanfaatkan kita untuk tujuan yang lain? 有没有我们醒悟到，有时候朋友为了我们来到教会，他是利用我们，为了他自己的利益。 Waktu tahu seperti itu, sakitnya tuh di sini saudara. 等我们知道他利用我们的时候，我们的心怎么痛？ Kalau saudara datang kepada Tuhan, tapi hanya memanfaatkan Tuhan, sebenarnya itu motivasi yang sangat-sangat menyedihkan. 如果我们来到主的面前，是我们利用了上帝，这个真的很可恶、很可怜的人。 Saya sering layani anak-anak sekolah, SMP, SMA. 我侍奉一些小孩子，他们在初中或者高中， Atau bahkan yang mau masuk kuliah. 或者他们要上大学的。 Wah, kalau lagi berdoa mau masuk kuliah, mau masuk ke tempat yang baik. Wah, itu doanya luar biasa. Saat teduh bisa sehari 2 kali. Karena ada maunya. 他们要上大学的时候，他真正的好像很殷勤的祷告，因为什么？因为他有目标。 Tapi begitu sudah dapat, Tuhan yang dilupakan pertama kali. 他得到了他所要的，他就忘记了上帝。 Mari kita datang dengan sikap hati yang benar bahwa memang kita merindukan relasi bersekutu dengan Tuhan. 我们要用我们真诚的心来到主的面前，使之我们能够跟主好的沟通。 Mari datang dengan kesadaran saya perlu bergantung kepada Tuhan. 使之我们有明白，我们要依靠我们的上帝。 Yang kedua, 第二， kalau sikap hati kepada Tuhan benar, saya pikir itu sangat utama akan menolong kita juga punya sikap hati yang benar kepada sesama. 如果我们的心真情的、殷勤的想到上帝，我相信我们跟灵系我们一起的人也是一样。 Dan termasuk sesama itu ya keluarga kita. 是说我们的邻居，是说我们的家庭。 Saudara lihat apa yang dikatakan orang Farisi? 我们看到法利赛人所说的是什么呢？ Ketika dia lihat dirinya benar di hadapan Tuhan, hatinya tidak benar, maka dia bahkan melihat orang lain begitu rendah. 他认为他自己行的是对的，他认为他所做的是看到轻视别人。 Syukur saya tidak seperti orang itu. 他说：“好在我不像他。” Kalau sikap hati kita kepada Allah tidak benar, maka tentunya akan berdampak kepada relasi dengan sesama. 如果我们的心态对上帝是不对的，我们也能够影响我们邻居对待的问题。 Saya belajar ini beberapa tahun terakhir.
在这个几年以前，我已经写了很多， melalui sebuah perenungan yang saya baca. 在一切我读的一切的经文， Coba saudara saya ajak pikir sebentar pagi ini. 我请大家想一想， Ada berapa jenis orang di dunia ini? 在世界上有多少种人？ Katanya ada yang mengatakan ada 2 jenis orang. 有的人说有2种人， Orang baik sama orang jahat. 一个好人或者一个坏人。 Nah, saudara akan masukkan diri saudara di mana? Orang baik apa orang jahat nih? 现在我们是进入哪一位呢？或者是坏人，或者好人？ Coba lihat kiri kanan. Ini orang baik orang jahat nih. 我们看到左右，我们 Oh, 是谁 rajin gereja loh. Ya. 我们对 Sehingga kalau kita lihat diri kita orang baik, kita lihat yang jahat. Ih, jahat. 如果我们认为我们是好人，我们看到别人是坏人。 Dari cara kita mengkategorikan orang di dunia ini saja, sebenarnya bisa jadi hati kita pun sedang tidak terarah kepada Allah. 如果在世界上我们看到我们自己的本性，我们的心现在都不尊上上帝。 Kalau Injil membaharui hidup kita, bagaimana cara pandang kita? 如果我们知道在圣经里面来改造更新我们的看法是如何呢？ Sebenarnya tetap ada 2 jenis orang, saudara. 本来有2种人， Pertama, 第一， orang jahat yang sudah bertobat kenal Yesus, dan orang jahat yang belum kenal Yesus. 就是说一个坏人他已经悔改认识了上帝，还有一个坏人他还不认识上帝，还不悔改。 Pada dasarnya, kita semua berdosa, sama-sama orang jahat. 基本上我们是个罪人，我们大家都是坏人、恶人。 Jadi kalau kita lihat orang jahat lain yang belum gereja, belum ibadah, bagaimana cara melihatnya? 如果我们看到别人他是坏人，他没有来到教会，我们自己的看法如何呢？ Jangan sombong, ih gua gereja, lu kagak gereja, ah neraka lo. 我们不要骄傲，我已经来到教会，你没有去教会。 Kita butuh mata yang penuh anugerah. 我们需要我们的眼睛是上帝充满的恩典。 Saya juga dulu sama jahatnya seperti kamu, saya nggak lebih baik. 我跟你是一样，我是个坏人。 Saya juga dulu nggak gereja kok. 我以前也没有到教会， Atau saya gereja tapi nggak sungguh-sungguh. 也许我来到教会，但是我不是真诚的来教 Saya 会。 juga orang jahat, sama seperti kamu. 我是个坏人，跟你一样。 Tetapi ketika anugerah Allah datang atas hidupku, saya diselamatkan. 但是主的恩典领入到我心中的时候，我被救赎。 Ayo, datang kepada Tuhan. 来吧，来到主的面前吧。 Beda ya? Jangan begitu lihat orang, nggak gereja, lu jahat, lu nggak benar hidupnya. Kalau bukan anugerah Allah, saudara dan saya tidak lebih baik dari orang itu, bahkan mungkin lebih jahat. 我们不要看到他不来到教会，我们来到教会，但是我们知道我们是个罪人。如果上帝的恩典不流露在我们身上，我们不能得救。 Gimana lihat keluarga kita? 我们看到我们的家庭如何， Dengan mata anugerah, 跟我们自己恩典的眼睛， banyak pergumulan hidup, 在一切生活上很多挣扎， termasuk di dalam keluarga. 特别是在家庭里面。 Tapi menurut saya salah satu kuncinya adalah miliki hati yang benar dan cara pandang yang benar melihat sesama termasuk keluarga kita. 最重要的关键是说，我们的心要真诚，我们要看到我们的灵际是好的。 Saudara jangan merasa lebih benar, lebih baik hanya karena sudah ke gereja, sudah lakukan ini, sudah kasih persembahan, sudah ikut pelayanan. 我们不要认为我们是个义人，我们已经侍奉了，我们已经奉献了一切。 Tapi terus sadar Tuhan ini hanya karena anugerah-Mu. 我们继续不断的说主啊，这是一切主的恩典。 Sehingga kalau lihat keluarga kita belum sungguh-sungguh, belum pelayanan, belum masuk dalam gereja, mungkin masih ada kebiasaan buruk yang dilakukan, lihatlah dengan mata anugerah. 甚至很多时候，我们看到我们自己的很多家庭里面的人，他还没有认识上帝，还没有来到教会，但是我们要自己用我们灵命，用我们主给我们的恩典的眼镜来看。 Kadang-kadang ketemu keluarga baru, masih muda, suami istri. 有时候很多新婚还是他们新婚的人， Di awal-awal itu penyesuaiannya kadang nggak mudah saudara ya. Yang sudah menikah tahu. 有时候他们新婚要配合的时候是不容易。
Tapi dalam beberapa kali konseling pernikahan saya harus katakan, 在他们婚姻陪伴的时候，我有时候跟他们说， hati-hati melihat pasanganmu seperti lebih rendah karena kebiasaannya beda sama kamu. 是这你要小心，如果看到你的配偶比你更低的时候，这一切是要我们注意到的。 Kadang-kadang sederhana saudara ya, yang satu pencet odol dari tengah, yang satu dari belakang. 有时候我们知道，有时候是牙膏从中间粘或者从后面粘。 Lalu yang pencet dari belakang rasanya lebih rohani, lebih tinggi. Saya dari keluarga yang pencetnya dari belakang. 有时候从后面粘牙膏的人认为我是比较属灵的人，因为我家庭教导我是如何做。 Kamu itu keluargamu nggak bener ya. Pencet dari tengah, pantas papamu begitu, pantas mamamu begitu. Ternyata nggak efisien hidup. 就是因为这样，你的家庭教育方式叫你从牙膏中间粘的时候，就是因为这样，你真正的家庭的教育不好。 Gimana cara lihat keluarga kita? 这是我们看到我们家庭如何， Bagaimana cara lihat keluarga pasangan kita? 我们如何看到我们的配偶。 Dan ada yang sampai sekarang puluhan tahun menikah masih bilang memang keluargamu itu nggak beres semua. 有时候到现在已经结婚了几十年，但是说到你的家庭真的很糟糕， Keluargamu penuh pemungut cukai. 是真你的家庭充满了税吏的心。 Lihat keluargaku, berapa pendeta, berapa majelis, satu pimpin kor. Wah, semua keluarga kita Farisi. 你看我的家庭，有一个是牧师，有的侍奉，有的做一切侍奉上帝的工作。 Itu matanya belum diubah dengan anugerah Allah. 这一切他的眼睛的恩典还没有改变。 Harusnya makin kita melihat anugerah Allah, kita berkata, Tuhan, kiranya mereka juga alami yang saya alami. 其实我们用主主给我们的眼睛的恩典是说，主啊，我们看到他跟我是一样。 Jadi berapa jenis orang saudara di dunia ini? 有这种人， Dua ya. 有两种人， Orang jahat yang sudah bertobat kenal Yesus dan orang jahat yang belum kenal Tuhan. 就是一个恶人，他已经悔改来到主的面前；有一个恶人，他没有悔改的人。 Jangan sombong saudara, 我们不要骄傲， kita juga orang jahat tapi sudah ketemu Tuhan. 但是我们自己也是恶人，但是我们现在已经见了上帝。 Beritakan itu. 我们要把这个信息交托给他们。 Alami itu di keluarga kita. 在我们家庭当中，我们有一种的享受。 Saudara mau bertahan dalam semua situasi, miliki mata yang melihat kepada Allah. 如果我们要坚持这一切，我们要有主给我们的恩典的眼睛。 Kiranya Tuhan menolong kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang hidup bagi Allah dan juga bagi sesama. 希望主的恩典临落到我们身边，能够帮助我们每一位的家庭。 Mari berdoa. 我们祷告。 Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya kami yang sudah mendengar firman-Mu boleh hidup di dalam kebenaran-Mu dan hidup kami juga boleh memandang sesama kami dengan mata seperti mata-Mu Tuhan. Kami tidak lebih baik, kami tidak lebih benar hanya karena anugerah Allah mengasihi, membenarkan, mengangkat kami dari dosa. Maka sekarang kami pun boleh hidup bagi Allah dan juga bagi sesama. Begitu banyak orang di sekitar kami belum mengenal anugerah Tuhan. Biarlah kami tidak jadi Farisi, menyombongkan apa yang sudah kami alami. Tapi kami memandang kepada mereka dengan mata anugerah. Dan merindukan mereka juga boleh mengenal Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih. Dalam bulan keluarga ini kami terus berdoa baharui keluarga-keluarga kami. Kiranya firman demi firman yang kami dengar membaharui kehidupan kami. Untuk boleh hidup pertama-tama bagi Allah. Tetapi juga bagi sesama. Kalau di keluarga masih ada yang merasa diri lebih baik. Sombong. Merasa lebih rohani. Merasa lebih baik latar belakang pendidikan. Lebih baik latar belakang dibesarkan dalam keluarga. Kami berdoa Tuhan tolong kami melihat semua itu. Dengan mata anugerah. Dan kemudian juga boleh menyikapi semua itu dengan baik dalam anugerah Tuhan. Kami mohon tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, mengasihi setiap keluarga. Kami sudah berdoa. Amin.